Okey, segmen Cak Nasihat seperti yang telah pun diberikan pengenalan oleh Ismail seketika tadi. Fokus kita hari ini adalah berkenaan dengan kanser kepala dan leher. Bagaimana kita menggunakan teknologi terkini seperti teknologi robotik untuk merawat ataupun melakukan sebarang pembedahan terhadap pesakit-pesakit kanser kepala dan juga leher. Di studio hari ini kami bawakan Dr. Ahmad Kushari Khalid selaku perunding otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Center. Dr. Kushari, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih doktor bersama kami pada pagi ini. Kita terus saja kepada persoalan berkenaan tentang keperluan untuk pembedahan dilakukan kepada pesakit-pesakit kanser, khususnya kanser di bahagian kepala dan juga di leher. Jadi apakah stage ataupun tahap keperluan bagi seseorang pesakit untuk dibedah kalau sekiranya didiagnos dengan kanser? Baik, bila kita bercakap tentang kanser di kepala dan leher ini, skopnya luas. Jika ketumbuhan tersebut berada di lidah, kita namakan dia kanser kepala leher. Jika di leher pun, kanser kepala leher. Jika di tekak pun, kanser kepala leher. Jadi, makna kanser kepala dan leher ini meliputi segala ketumbuhan yang berada di bahagian kepala dan leher. Akan tetapi, treatment atau rawatan untuk setiap kanser di tempat yang berbeza di kepala dan leher ini berbeza. Dan dia juga bergantung pada jenis kanser tersebut. Sebagai contoh, agak selalu juga quite common, kanser pangkal hidung. Kita panggil nasopharyngeal carcinoma. Rawatannya pertama bukan pembedahan. Dia adalah radiosensitif tumor ataupun ketumbuhan yang berkesan jika dirawat dengan radioterapi, jadi tak perlu bedah. Radioterapi first choice. Jika tak boleh juga dengan radioterapi, baru pembedahan. Akan tetapi kebanyakan kanser di kepala dan leher ini, contohnya kanser tonsil, kanser pita suara, kanser lidah, kanser mulut, kebanyakannya kalau stejnya awal dan dia belum pergi ke tempat yang merebak ke tempat yang lain, pembedahan adalah rawatan yang pertama kita syorkan. Itu for early treatment. Betul. Untuk early stage dan still operable. Kita panggil, kita boleh buang tumor tersebut kesemuanya, memang pembedahan adalah pilihan yang pertama. Teknologi tradisional pembedahan ialah ada doktor yang masih boleh pembedahan dan sebagainya untuk membuang tumor itulah. Tapi sekarang ni teknologi kan makin maju, zaman makin maju. Kita nak cerita berkenaan dengan pembedahan robotik ini. Apa yang membezakan pembedahan robotik ini dengan pembedahan yang boleh dilakukan sebelum ini? Baik, pembedahan robotik ni bukanlah teknologi yang baru jika diambil kira untuk dunia. Tapi di Malaysia dia mula diperkenalkan. Apabila kita bercakap tentang penggunaan teknologi robotik ni, sebenarnya kita dah bermula dari 2001 lagi. Tetapi itu untuk penyakit kanser di bahagian pelvis, kebanyakannya prostat ataupun sakit puan. Tetapi untuk bahagian kepala dan leher, kita mula untuk menawarkan teknologi ini sejak 2018. 2018 kita mula untuk memperkenalkan teknologi ini. Kelebihan teknologi ini adalah satu, kita boleh menukar pembedahan yang major. Sebagai contoh, ketumbuhan tersebut berada di pangkal lidah. Jika tradisional method ataupun kaedah tradisional, kita terpaksa buka parutnya panjang, tebuk di leher, dan untuk sampai ke tumor tersebut ataupun ketumbuhan tersebut, kita kena buka dagu. Jadi semua ni menyebabkan pembedahan tersebut menjadi pembedahan yang kompleks major ataupun pembedahan yang besar. Pesakit mungkin tinggal di hospital untuk jangka masa yang lama. Recovery mungkin lama. Tetapi dengan teknologi ini, parut tak ada, alat robotik boleh masuk melalui mulut untuk membuang kanser tersebut. Jadi pesakit boleh balik dalam masa yang singkat dan pembedahan tersebut daripada kompleks major tadi, dia jadi pembedahan yang kurang major ataupun kurang kompleks. Jadi inilah kelebihan pembedahan robotik ini dan teknologi ini. Bila kita cerita tentang robotik ini, persoalannya itu kita paparkan perkongsian video sewaktu pembedahan robotik itu dilakukan. Apakah kawalannya itu dilakukan secara automatik ataupun masih lagi manually driven by the surgeon ataupun mereka yang mengendali? Dia actually sebenarnya dia adalah robotic assisted
Maksudnya masih lagi pakar bedah yang melakukan pergerakan tersebut di konsol. Dan pergerakan di konsol itu akan diterjemah kepada tangan robot ini ataupun robotik arm ini. Jadi di mana pakar bedah tu duduk, boleh di mana-mana. Sekarang ini di tempat saya, kita masih lagi duduk di dalam dewan bedah yang sama, tapi bukan di sisi pesakit. Mungkin dekat corner jauh sikit. Tetapi memang boleh daripada hospital lain untuk bedah pesakit di hospital lain pun boleh juga. Boleh. Di negara maju sudah ada pembedahan sebegini dilakukan dan kita boleh minta tolong pada kawan di tempat lain yang ada mesin robotik dengan connection yang betul, internet connection yang betul untuk bantu membedah dan memberi input semasa pembedahan dilakukan. I see. Jadi masih lagi dikawal oleh pakar bedah dan kita selalunya kena ada plan A, plan B jika apa-apa yang berlaku kita tetap kena utamakan pesakit. Jadi ini adalah teknologi pembedahan robotik itu. Okey, bila ada apa-apa yang melibatkan robotik ni perlukan ada orang kata training sikit lah kan. Latihan ni untuk kita mengendalikan robot tu. Betul. Pengenalan mesin-mesin yang baru ni bukan mudah untuk kita mengendalikannya. Bagaimana setakat ini dari sudut pengenalan robotik terhadap doktor-doktor yang berada? Baik, untuk macam saya sebut tadi, kita dah mula servis menggunakan robotik ni sudah lama, tetapi kebanyakannya melibatkan pelvis. Tetapi untuk kanser kepala dan leher masih lagi baru dan pembelajaran ataupun training yang diperlukan semestinya panjang. Jadi permulaannya kita kena buat simulation hours ataupun kena main dekat robotik punya arm tu. Dia ada macam game dalam tu. Untuk joystick untuk kita familiarize ataupun kita biasakan dengan mesin tersebut. Kemudian kita ada training di Korea, di on-site training dan observation case kerana Korea adalah negara nombor 1 di Asia yang memang semua hospital dia ada robot. Dan apabila selesai di sana, kemudian kita balik ke sini dan kita ada kerjasama dengan profesor-profesor daripada Korea, Singapura dan profesor tempatan untuk buat kes-kes robotik ini sampai kita yakin. Dan setakat ni pun kita dah boleh melakukan pembedahan itu sendiri. Di UiTM Private Specialist Center sudah mula equip dengan peralatan tersebut. Betul. Doktor, efficiency rate ataupun kadar kejayaan dan keberhasilan melalui pembedahan robotik ini, berapa peratus untuk kadar kejayaan melalui pembedahan seperti ini? Baik, itu soalan yang sangat baik, Ismail. Sebab bila kita cerita tentang teknologi robotik ini, memang semua orang pun seronok. Robotik, teknologi baru. Tapi kita kena tahu kekangan. Kita kena tahu limitation. Bukan semua benda baru sesuai untuk semua jenis kanser. Pertama sekali, kanser yang kecil. Kanser yang didiagnose awal. Sukses rate-nya tinggi. Dan kemungkinan untuk kita menggunakan teknologi robotik ini adalah tinggi. Kerana certain ataupun setengah ketumbuhan yang dah lewat ataupun dah pergi ke salur darah yang besar di leher ataupun yang telah pergi ke bahagian tulang dagu contohnya, kita tak boleh guna dah teknologi robotik ni. Jadi pertama sekali untuk pastikan sukses rate yang tinggi adalah kita diagnose kanser itu awal dan kanser itu kecil untuk kita buang melalui robotik. Jika dia tidak sesuai untuk dibuang melalui kaedah robotik, memang kita kena guna kaedah konvensional ataupun yang lama yang melibatkan operasi yang besar. Jadi stage ataupun awal mana kita detect itu sangat penting. Okey. Apabila ada kes pesakit yang kena kanser leher dan juga kepala ini yang memerlukan teknik pembedahan robotik itu, pasti akan diberikan konsen terlebih dahulu, meminta konsen daripada ahli keluarga barangkali ataupun si pesakit jika masih sedar. Jika mereka tidak memberikan konsen tersebut, takut ataupun risau tentang sebarang kebarangkalian untuk kesan sampingan ataupun implikasi daripada teknik pembedahan menggunakan robot ini, apakah yang akan dilaksanakan oleh pihak hospital ataupun pihak doktor sendiri untuk menyarankan bentuk-bentuk rawatan yang boleh dicadangkan kepada si pesakit ni? Baik. Itu soalan yang sangat baik. Kerana benda ni baru, ramai orang pun betul ke doktor, macam mana, siapa yang nak membedah dan sebagainya. Tapi saya sendiri terkejut dengan penerimaan pesakit tentang teknologi baru ni. Apabila kita bercerita tentang kaedah robotik berbanding kaedah konvensional, kebanyakannya akan pergi pada robotik kerana perkara yang saya sebut tadi. Dengan lamanya, dengan parut di leher yang tidak bagus, dengan ada tebuk di leher untuk pernafasan dan sebagainya. Kalau boleh dia orang nak kaedah robotik yang tak ada parut, tak perlu tebuk, hospital duduk pun tak lama. Tetapi kita yang kena pilih
pesakit mana yang sesuai, I see. pesakit mana yang tak boleh dah, tak ada chance untuk menggunakan kaedah ini. Tapi daripada segi penerimaan tu, jika pesakit ragu dengan teknologi ini, memang kita tak boleh nak paksa. Betul. Dan kita akan bagi tahu dari segi pengalaman kita, pengetahuan kita apa yang terbaik. Tetapi jika mereka masih mahu meneruskan menggunakan kaedah konvensional, itu hak pesakit. Tetapi yang penting kita sudah memberi tahu apa yang available ataupun boleh digunakan untuk hari ini. Di setengah negara, contohnya Korea, jika ada parut di leher, kerana sekarang semua hospital dia ada robotik, mereka boleh mengambil tindakan terhadap hospital tersebut kerana sekarang dia boleh offer scarless surgery ataupun surgery tanpa parut di kepala leher. That's how far ataupun that's how advanced mereka. Dan apabila teknologi robotik ni available ataupun boleh ditawarkan lebih banyak hospital, satu hari nanti kita akan menuju ke arah itu. Dan tiada lagi parut yang mungkin tak menyenangkan di bahagian kepala dan leher. Doktor, juga persoalan ini apakah ia akan mengurangkan dari segi guna tenaga untuk sesuatu operation itu berlangsung ataupun sesuatu benda itu berlangsung. Contohnya kalau secara konvensional kita memerlukan NS pakar bedah, pegawai perubatan dan juga pembantu-pembantu pakar bedah. Jadi dalam perihal ini, yang pertama, apakah ia boleh mengurangkan jumlah mereka yang terlibat dalam satu pembedahan, dan yang kedua, risiko-risiko contingency plan, seperti mana dalam satu pembedahan risiko untuk bleeding berlaku dan juga mungkin situasi pesakit yang tidak respon positif kepada pembedahan itu. Jadi bagaimana kedua-dua perkara ini boleh diselesaikan dan diminimalkan impaknya melalui pembedahan ini? Baik, bila kita bercakap tentang teknologi robotik ini, satu yang kita boleh kurangkan adalah pembantu untuk kita melakukan pembedahan tersebut. Doktor bius memang perlulah kerana pembedahan robotik ini tetap dengan bius penuh. Tetapi pembantu, contohnya pakar bedah pembantu 1, pakar bedah pembantu 2, pakar bedah pembantu 3 kita perlukan. Dengan teknik konvensional. Akan tetapi dengan teknik robotik mungkin kita hanya perlu 1. Kerana yang lainnya adalah tangan robot tersebut. Yang kedua, kelebihan untuk teknologi robotik ini adalah semasa pandemik COVID. Kerana risiko jangkitan kepada pakar bedah, dengan penggunaan teknologi robotik ini, risiko tersebut dapat dikurangkan kerana pakar bedah tersebut tidak berada di katil pesakit tersebut semasa dibedah. Jadi ini adalah antara kebaikan yang dapat ditawarkan melalui teknologi ini. Okey. Bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harapan daripada doktor sendiri apabila ialah bajet-bajet yang mungkin akan dirombak kembali, dilihat kembali oleh Datuk Seri Anwar terhadap robot-robot yang perlu diguna pakai oleh hospital-hospital awam untuk orang kata menjaga kesejahteraan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit kanser kepala dan juga leher ini. Baik, memang semestinya harapan saya adalah lebih banyak mesin ini boleh ditawarkan ataupun teknologi ini boleh ditawarkan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tetapi kita bukan lihat aspek availability ataupun kemudahan robotik ini ada, kita juga mahu melihat aspek berapa banyak pakar bedah yang boleh ditrain ataupun yang boleh menggunakan robotik ini. Sudah tentunya dengan adanya mesin tersebut, makin banyak pakar bedah yang harus ditrain ataupun dihantar untuk belajar mengendalikan robotik mesin ini dan lebih banyak kebaikan yang kita boleh tawarkan kepada rakyat Malaysia. Contohnya macam saya sebut tadi, kalau negara maju, dia orang dah tak ada dah parut-parut yang ni. Di Malaysia masih lagi, masih lagi, dan kita masih lagi mahu berkenalan dengan teknologi robotik ini. Tapi jika kerajaan mempunyai keutamaan pada bidang perubatan untuk memberikan rawatan yang terbaik, semestinya kaedah robotik ini harus ditawarkan. Dan apabila kita beli mesin robotik ni, contohnya harganya dalam 11 hingga 14 juta, dia boleh digunakan untuk semua specialty, bukan just kepala dan leher. Jadi bila kita melihat pulangan kepada investment kerajaan tersebut, dia adalah yang tinggi. Contohnya boleh guna untuk prostat, boleh guna untuk sakit jantung, paru-paru, thyroid,
dan juga kanser kepala dan leher. Jadi semua specialty boleh guna. Kalau mengikut pemerhatian doktor pada ketika ini, jumlah keperluan mengikut pesakit dan juga bilangan peralatan yang disediakan, berapa peratus mengikut kepada kapasiti dan juga keperluan yang ada pada ketika ini? Baik. Bila kita cerita tentang robotik ni, dia ada banyak version. Maksudnya versi pertama yang dah nak obsolete tu pertama sekali ada kat HKL. HKL pun dah ada pembedahan ni, tapi dia beli dah lama dan alat ganti untuk robot ni pun dah tak dikeluarkan. So dia obsolete. Tapi kita dah ada satu di HKL yang digunakan di UiTM Private Specialist. Di hospital awam UPM yang baru buka di Sedang pun dah beli satu, dan terbaru di Sarawak, Hospital Umum Sarawak. Tetapi dia lebih banyak dibeli oleh pihak swasta. Contohnya Sunway Medical Center, Gleneagles, Prince Court dan juga Subang Jaya Medical Center baru mahu membeli alat ini. Jadi dari segi distribution alat ataupun availability of machine ni banyaknya di Lembah Kelang. Di luar Lembah Kelang memang sangat-sangat kurang tentang apa yang kita boleh tawarkan kepada rakyat Malaysia. Itu yang ada pesakit datang daripada negeri lain terpaksa berkampung di Lembah Kelang untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya kan. Kerana kekurangan sistem ataupun teknologi terkini tersebut. Berapa lama masa diambil untuk menguasai dan mahir dengan teknologi bagi pakar bedah? Baik, untuk kanser kepala dan lehernya, keseluruhan latihan adalah sebanyak, saya rasa selama lebih kurang setahun setengah. Lebih kurang bermula daripada online exam, bermula pada simulation hours, kita main beberapa jam, dia ada requirement jam di konsol tersebut, dan pergi kepada training di Korea dan balik untuk buat beberapa kes bersama supervisor dan tahap memulakan pembedahan secara solo ataupun sendiri lebih kurang setahun hingga setahun setengah untuk memahirkannya. Terima kasih doktor atas perkongsian tersebut, dan juga sudah pasti ini antara pembaharuan, bukan dikatakan pembaharuan, tetapi moving forward untuk teknologi perubatan yang boleh kita kekalkan dan juga kita kembangkan di Malaysia. Terima kasih Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar perunding otorinolaryngology UiTM Private Specialist Center, bersama kita pada pagi ini, pembedahan robotik untuk kanser kepala dan juga leher. Kita nak ke continuous.